إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى Tauhid Rububiyah. Kita ambil buku saya ni muka surat 6. Buku tuan-tuan tu tak tahu lah. Selepas daripada mukaddimah tak. Dia bincangkan tentang pembahagian Tauhid kepada 3 bahagian. Jadi malam ni kita cuba ambil faham tentang Tauhid Rububiyah. Secara ringkasnya Tauhid Rububiyah iaitu mengesakan Allah pada perbuatannya. Mengesakan Allah pada perbuatan Allah. Mari mana benda ni? Benda ni mari daripada istiqra' dia panggil. Daripada kajian-kajian para ulama' melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka sebahagian ulama' bahagikan Tauhid ini kepada 3 bahagian. Siapa yang bincang ni? Ulama'-ulama' kita, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, salah seorang ulama' besar yang kita sanjung. Antara kitab yang kita baca kitab dia, kitab Penawar Bagi Hati. Ni gilah surah mana, masjid mana, pondok mana, wajib dia baca kitab ni, kitab Penawar Bagi Hati. Antara kitab yang ditinggalkan kepada kita juga kitab Anak Kunci Syurga, yang membincangkan tentang fiqh. Dan antara kitab besar yang ditinggal kepada kita, dan ini antara kitab-kitab akhir dia, iaitu Perisai Sekalian Mukallaf. Maka dalam ni dibincangkan apabila mari Imam At-Tahawi sebut tentang mesti kita mentauhidkan Allah, lalu disebut tauhid ini mengesakan Allah ni pada 3 keadaan, pada 3 bahagian. Bahagian pertama rububiyah dia panggil. Rububiyah secara ringkas sebelum kita masuk syarah dia ni, kita kata mengesakan Allah pada perbuatan Allah. Pada perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Mencipta, menghidup, mematikan, menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, memberi rezeki, memelihara makhluk. Ni semua perbuatan Allah. Kita tak boleh menduakan Allah pada bab perbuatan dia ni. Mana-mana orang yang menduakan dia, maka dia telah syirik. Dan syirik itu dikategori syirik akbar, syirik besar. Syirik besar. Okey, ini secara ringkas. Kalau orang tanya apa itu Tauhid Rububiyah, kita kata mengesakan Allah pada perbuatan dia, pada perbuatan Allah. Bermula Tauhid Rububiyah iaitu mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Ini mukaddimah syarahnya Imam ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dalam bab nak sebut kepada kita tentang Tauhid Rububiyah. Dia kata bermula Tauhid Rububiyah iaitu mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Seperti menjadikan. Seperti perbuatan Allah dia menjadikan. Khalq, mencipta. Dan memberi rezeki. Ni kerjaan Tuhan. Bukan kerjaan makhluk ni. Memberi rezeki ni Ar-Razzaq, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi rezeki. Dan menghidupkan. Juga perbuatan Allah menghidupkan makhluk dia. Dicipta, lalu dihidupkan dengan ditiupkan ruh dan sebagainya. Ini kerjaan Tuhan. Dalam bab ni kita tak boleh menduakan Tuhan. Tak boleh kita kata ada juga orang lain yang boleh menghidupkan, syirik kita. Ada juga orang lain yang boleh mencipta. Tak boleh kata gitu. Dah tu orang cipta kapal terbang, orang cipta kapal telefon, Samsung, Vivo, macam-macam tu. Itu ciptaan nisbi dia panggil. Bukan ciptaan hakiki. Ciptaan hakiki ni lagu mana? Mencipta daripada tiada kepada ada.
Adapun hak ciptaan manusia, rekaan manusia ni, dia panggil ciptaan nisbi ataupun tarqib sahaja. Dia hanya menyusun benda hak ada dah. Dah. Dia cipta kereta. Kita kata betul lah orang cipta kereta ni dah. Dia lah orang yang pertama mencipta, tetapi bahan-bahan yang dia buat kereta tu semua hak Tuhan belaka. Besi hak Tuhan. Tak? Segala benda-benda hak dia buat tu semua adalah milik Allah. Sedangkan Allah mencipta, Allah salah satu sifat dia badi'. Tak? Badi' ni benda mencipta daripada benda hak tak ada. Tak ada benda satu hal lalu Allah ciptakan. Ini dipanggil khalq. Dan benda ni tak ada orang makhluk lain yang boleh buat. Tak? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mematikan juga adalah perbuatan Allah yang tak boleh kita menduakan Allah. Kita kata ada makhluk lain, tak? Zat lain ataupun tak kuasa selain Allah yang boleh mematikan, tak boleh, tak? Dan menurunkan hujan. Turunkan hujan ni tak boleh orang buat. Tak ada makhluk boleh buat. Tak, menurunkan hujan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu dalam hadis Nabi sebut, boleh jadi seseorang beriman kepada Allah dalam hadis qudsi. Boleh jadi seseorang beriman denganku dan dia kufur kepada bintang. Dan boleh jadi seseorang dia beriman kepada bintang dan dia kufur kepada aku. Macam mana? Nabi sebut dalam hadis qudsi ini, Allah kata seseorang apabila berlaku je hujan, dia kata mutirna bin nau, dia kata. Tak? Turun hujan ni disebabkan bintang sekian. Dia kaji gitu. Dia panggil benda dia panggil tenung nasib ke apa, tak? Maknanya dia kata hujan ni tak berlaku melainkan kerana bintang sekian. An-nau. Nau ni dalam masyarakat jahiliah dulu dianggap bintang yang menyebabkan hujan. Maka Allah kata dalam hadis qudsi ni, siapa-siapa yang mengata begitu, yang ada kepercayaan bahawa an-nau disebabkan nau sejenis bintang ini diturunkan hujan, maka dia telah kufur kepada aku, dia beriman kepada nau. Tapi siapa-siapa yang kata mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, siapa-siapa yang menganggap, yang percaya bahawa diturunkan hujan kepada kita ni kerana kelebihan Allah, kerana rahmat dan kasih sayang Allah, maka orang lagu ni dia beriman dengan aku, dia kufur kepada nau, dia kufur kepada bintang. Sebab yang boleh menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memelihara ni Allah punya kerja. Allah punya kerja. Orang lain tak boleh nak pelihara. Orang lain kalau pelihara pun pelihara nisbi kita panggil. Tapi Allah lah yang memelihara kita. Start daripada kita di alam rahim dulu, sampailah ke hari ni, Allah lah yang memelihara kita. Salah satu sifat dan juga nama Allah Al-Hafiz, kita kata tak? Yang maha memelihara. Tanda Allah pelihara kita ni, Masya Allah. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi kata setiap kita ni Allah sediakan, Allah tugaskan 4 orang malaikat. Kita boleh bayang. Ada 4 malaikat yang menjaga kita setiap hari. 4 malaikat ni 24 jam sentiasa mengawasi kita. Dia bukan jaga berdasar perkumpulan. Dia bukan jaga atas nama keluarga, sekeluarga 4 malaikat ada. Tapi dalam hadis sebut setiap individu, setiap seorang ni ada 4 malaikat dengan dia. Iaitu malaikat yang berada di kiri dan kanan, dan malaikat yang ada di hadapan dan di belakang kita. Yang kiri dan kanan ni dia mencatat segala amal kita, segala perbuatan kita, segala ucapan kita, termasuk segala niat yang kita cetuskan. Semua ditulis. Ini hafazah dia panggil, pemeliharaan Allah. Tapi ini pemeliharaan dari sudut amal perbuatan kita. Dicatat segala benda, tak terlepas putih pun. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mulia yang sentiasa menulis. Tak lengah dia menulis. Tak lengah langsung dia menulis, sentiasa dia tulis. 24 jam bertugas. Nampak tak? Dan yang di hadapan dan yang di belakang memelihara kita daripada
bahaya dan bencana. Tak, yang pelihara kita. Bukan pak. Dalam hadis kata, pak orang ni pula, dia ada shift malam, shift siang. Oh, dahsyat. Mana setiap seorang ada berapa malaikat duduk dengan dia? 8 malaikat duduk dengan dia. 8 malaikat duduk jaga kita. Pagi dan petang, siang dan malam. Bila waktu dia bertukar shift? Pada waktu subuh dengan pada waktu asar. Ini waktu dia bertukar shift. Antara shift malam dan shift siang. Jangan ingat kita je hak kerja, bekas kerja pewaja dah, kerja shift dah. Para malaikat pun ada kerja shift juga. Shift malam dan shift siang. Sehingga dalam hadis Qudusi disebut, malaikat-malaikat yang setiap hari dia beri laporan kepada Allah. Setiap hari. Orang kita duk faham bulan Syaban je kan? Laporan setahun sekali. Tu penuh masjid tahun ini 10 Syaban. Sebab ada laporan tahunan. Betul tak Lafi? Ada dalam hadis tentang laporan tahunan ni. Tapi dah laporan hari-hari ni nak tinggal mana? Hak laporan harian ni. Setiap waktu subuh, setiap waktu asar. Bila malaikat yang bertugas ni naik menghadap Allah, bawa segala amal kita ni, bawa laporan ni, Allah tanya malaikat ni, macam mana mu tinggal hamba ku tadi? Lalu para malaikat jawab dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Dalam hadis sebut lagu tu, malaikat kata benda, aku datang hamba-Mu sedang solat dan aku tinggalkan dia tadi pun sedang solat. Sebab dia mari shift dia waktu subuh tadi, dia naik shift dia waktu asar tadi. Dia kata aku mari pagi tadi, hamba Allah ni tengah semayang. Dan aku naik saat ni pun aku tinggalkan dia dalam keadaan solat. Masya Allah. Kalau kita jenis lagu tu lah. Tapi kalau jenis selain pada tu, guana malaikat nak rakyat Tuhan. Malaikat pun malu mata nak rakyat. Aku mari tadi duk tengok, duk main game lagi tadi. Aku naik sana pun duk depan TV lagi. Dah habis lagi Hindustan sana. Masya Allah. Ini Al-Hafazah. Ini pemeliharaan Allah. Dan memberi manfaat. Dan memberi mudarat. Ini semua sifat dan juga perbuatan Allah. Sifat af'al kita panggil. Sifat af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umpama yang demikian itu, banyak lagi hal lain. Perbuatan-perbuatan Allah ni, kita boleh baca dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang perbuatan Allah. Maka untuk kita mentauhidkan Allah dalam bab rububiyah ni, segala perbuatan sana kita tak boleh share dengan orang lain, tak boleh kongsi dengan orang lain. Tak boleh kongsi dengan orang lain. Ini perbuatan Allah yang tak boleh kita kongsikan dengan mana-mana makhluk. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang berakal, dia kata, lagi yang sampai umur, maknanya akil balik lah, memutuskan ia di dalam hatinya bahawa tiada ada yang menjadikan melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya putus ni mana akal. Kena putus dalam hati kita ni, maknanya jitu dalam hati kita ni bahawa tak ada yang boleh mencipta, menjadikan sebarang jenis makhluk kecil ke besar, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tauhid. Ini bab tauhid kita kata. Dan tiada ada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala. Tiada ada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala. Kalau faham hak ni, orang ngaji akidah ni, dia kena jitu sungguh dalam bab sifat-sifat Allah ni. Kita akan bincang panjang dalam bab asma' wa sifat lagi. Dalam bab beriman dengan sifat-sifat Allah dan juga perbuatan Allah ni. Salah satunya Allah Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Orang kita bila tercabarnya dia dalam bab rezeki, bila tanya anak nak nikah, anak datang baru habis ngaji, tak ada kerja buat lagi, dia pun menyatakan hasrat nak nikah. Apa kita punya persepsi kita mak ayah? Biasanya kita akan mempersoalkan tentang rezeki tak ada orang kalau anak datang dia mari, kita nak nikah ni. Tak ada orang soalan dah mu bab tajwid benda beres ke dah. Bab hukum hakam nikah selesai dah. Dia tak tanya benda tu. Tapi dia tanya benda soalan biasa.
dah mau nak pergi makan dia anak orang. Itu soalan pertama dia akan tanya. Ni kita bincang panjang dalam bab asma wa sifat lagi. Bab Ar-Razzaq. Allah Maha memberi rezeki. Okey. Dan tiada ada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala. Tak, tiada ada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada ada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala. Yang menghidupkan kita ni hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini syarah kepada mentauhidkan Allah pada rububiyah dia. Tak, pada ketuhanan dia, pada perbuatan dia. Dan tiada ada yang mematikan melainkan Allah Ta'ala juga. Dan tiada ada yang menurunkan hujan melainkan Allah Ta'ala. Apa dia buat ayat lagu tu? Tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Tiada yang menghidupkan melainkan Allah. Apa dia buat ayat itu? Apa dia ayat? Hanya Allah sahaja yang menurunkan hujan. Hanya Allah sahaja yang memberi rezeki. Apa dia buat ayat itu? Ni nak menjelaskan kepada kita syahadah yang kita mengucap tu. Tak? Lagu mana syahadah yang kita ucap? La ilaha illallah kita ucap. Tak? Tiada ilah, tiada ketuhanan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni ayat dia pakar. Tak? Nak menjelaskan betapa untuk mentauhidkan Allah ni mesti kita nafi dulu. Nafi apa? Nafi segala bentuk ketuhanan. Sama ada dari sudut zat dia, ataupun dari sudut perbuatan dia, ataupun dari sudut nama-nama serta sifat dia. Kena nafi habis. Faham? Kena nafi sepenuh hati. Kalau kita ngaji bahasa Arab, dia panggil la nafiyatu lil jins. Dia panggil tak? La nafiyatu lil jins ni dia menafikan jenis sesuatu dia tu. Tak? Ngaji bahasa Arab ni la ni ada banyak jenis la. Kita baca la tu la yang bermaksud tidak, tapi dia banyak. Salah satunya la nafiyatu lil jins, dia panggil la yang menafikan jenis. Dalam kitab-kitab nahwu, kitab-kitab bahasa Arab, dia buat contoh la rajula fid dari, kita kata la rajula fid dari. Tiada seorang lelaki pun dalam rumah tu. Bila kita sebut ayat gini la rajula ni kita letak bagi hatta, maka kita menafikan sebarang jenis lelaki dalam rumah tu. Selain pada lelaki mungkin ada, pondang mungkin ada, puang mungkin ada, tapi lelaki tak ada. Sebab kita guna kalimah la dan kita letak bagi atas ising selepas dia. La rajula. Kalau kita buat ayat la rajulun fid dari, ni ihtimal lagi ada kebarangkalian ada lagi orang lelaki. Tak, cuma orang lelaki hok tak balik. Contoh. Faham? Bila kita kata la rajulun, tapi bila kita sebut la rajula, orang Arab faham selalu bahawa tak ada jenis lelaki dalam rumah tu. Samalah juga dengan kalimah tauhid yang kita ucap, syahadah yang kita ucap, la ilaha illallah. Andai kata Nabi SAW pergi temu Abu Jahal ataupun Abu Lahab, sebut la ilahu illallah, dia akan ikut. Sebab tak menafikan sejenis ketuhanan. Mana ada lagi Tuhan-Tuhan hak boleh pakar? Tak. Hak boleh dipuja, diseru, diambil berkat, ambil syafaat, ditawassul dengan dia. Sebab apa? Sebab masyarakat jahiliah, bila kita sebut masyarakat jahiliah ni, kita jangan ingat dia jahil ni tak ada agama. Bukan, salah kefahaman lagu tu. Kan bila kita kata jahiliah ni mana tak ada agama, betul tak? Ini mentaliti orang bila kita sebut mujahid ni. Maknanya dia jahil dengan agama dia. Tapi masyarakat jahiliah dah. Mereka adalah bangsa yang paling beragama. Nak dibandingkan Arab yang lain. Nampak tak? Arab Mekah khususnya. Quraisy khususnya. Tak? Yang memegang pemerintahan Mekah tu sendiri. Mereka adalah orang yang beragama. Beragama. Kalau kita baca sejarah, kita boleh tengok bagaimana mereka ni ada amal-amal yang mereka buat. Antara amal besar yang mereka buat, kita tahu dia. Sebelum Nabi dibangkit jadi Nabi, benda dia buat? Dia buat haji, betul tak? Dia buat haji. Dia buat umrah. Dia ada puasa. Dia ada semayang. Dia ada zakat. Zakat dia ada.
Sedekah ni dia ada. Kita aja dengar peristiwa Kaabah dilanda banjir. Tahu tak? Kita pergi surah mana? Surah An-Nur dia ada tampek gambar Kaabah banjir. Tapi tu banjir barulah dia gambar orang tau. Zaman jahiliah dulu pernah berlaku banjir sehingga runtuh struktur Kaabah ni. Tak? Bangunan Kaabah tu runtuh. Lalu puak pentadbiran di Mekah ni, tak, kerajaan di Mekah pada masa tu bincang nak buat guna, kita kena bina baru Kaabah ni. Dah, kita kena bina baru. Dah nak bina, nak buat projek bina ni nak piti. Mari nak cari mana piti. Lalu buat kutipan derma. Minta sedekah. Tapi dalam syarat sedekah ni disebut dalam sirah ni, tak? Siapa-siapa yang tak, kita buka siapa-siapa yang nak menderma untuk membina bangunan Kaabah ni, dia muliakan Kaabah ni. Dahsyat. Tak? Sangat-sangat diagungkan Kaabah. Dan memang etika dia Kaabah ni rumah Allah. Baitullah. Baitul Atiq dia panggil, tak? Baitullah. Lalu dalam ijtihad kutik derma ni, syarat derma ni mesti duit yang halal. Apa tu? Mesti duit halal. Erti bahasa dia, faham? Belang-belang jahiliah dia tidak erti duit halal. Dia kata tak boleh duit dari hasil pelacuran, tak boleh. Duit daripada rampasan hak orang, tak boleh. Faham? Mesti duit bersih baru boleh hidup. Sehingga kutik derma binalah. Bina daripada hasil kutipan derma ni tak cukup nak bina bentuk asal Kaabah ni. Lalu jadilah apa yang kita tengok hari ni. Kalau kita tengok bentuk asal Kaabah ni bukan hak kita tengok hari ni. Dia bentuk dia separa bulat. Tak, dia petak, lepas tu dia bulat. Sampai kat mana bangunan asal dia? Sampai Hijir Ismail. Tak? Hak bulat tu, duit derma sampai tahap tu je boleh buat. Tak boleh nak bina pakatan. Faham? Lalu berpadalah dengan setakat tu sahaja. Okey, tak cukup duit derma. Ada bangsawan lain tau, hartawan, jutawan lain lagi, tapi hasil rompakan, hasil tak boleh terima. Maknanya mereka beragama, betul tak? Maknanya mereka beragama. Tapi benda masalah mereka syirik. Masalah mereka campur aduk sekali ibadah mereka. Contoh kita ambil ketika dia buat haji, ketika dia buat umrah, dia talbiyah macam kita talbiyah. Dia talbiyah macam kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dia baca benda ni. Masyarakat jahiliah baca dulu sebelum kita baca benda ni. Sebab benda ni sakibaki daripada millah Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Dan mereka mendakwa mereka ni pengikut Nabi Ibrahim. Mereka kenali mereka ni sebagai Hanif, Hunafa. Golongan pengikut agama tok nenek. Bila dikatakan agama tok nenek, dia nisbah ke siapa? Nisbah kepada Nabi Ibrahim. Lalu mereka buat sakibaki yang mereka faham, yang mereka ingat, yang mereka tahu daripada tok nenek mereka buat. Salah satunya haji, umrah. Dan dalam salah satu model haji dia buat syariat yang dipegang, perlunya talbiyah. Lalu mereka talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai situ Nabi Ibrahim ajar. La syarika lak. Sampai situ Nabi Ibrahim ajar. Tapi puak-puak masyarakat jahiliah dia tambah sikit. Ni dia panggil tokok tambah dalam agama ni cukup berbahaya. Sikit je dia tambah ayat. Benda dia tambah illa syarikan huwa lak wa ma malak. Depan tauhid, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang menyahut seruanmu ya Allah. Ya Allah, kami datang menyahut seruanmu ya Allah. La syarikalak, tiada sekutu bagimu ya Allah. Hak tu ayat hak Nabi Ibrahim ajar dalam talbiyah kita. Tak, la syarikalak, tiada sekutu bagimu. Tapi puak-puak masyarakat jahiliah ditambah illa syarikan huwa lak wa ma malak. Tak. Melainkan syirik-syirik hak layak bagimu. Dia syirik hak layak. Syirik hak mana ni? Patung-patung berhala hak ada sekeliling Kaabah. Dak ramai mana ada 300 ekor. Tak. 300 lebih patung berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Hak ni hak lulus. Hak ada lesen. Hak boleh kita nak minta berkat, nak minta syafaat, nak tawasul, tak ada hal ni. Hak lain tak boleh. Hak ni penafian dia buat. Illa syarikan huwa lak wa ma malak. Melainkan syirik-syirik hak milikmu ya Allah. Mana hak milikmu? Al-Lat, ni milik Allah. Al-Uzza, ni milik Allah.
Tak? Nampak? Al-Manas. Orang tua-tua kita tu ada nama tak? Abdul Manas. Tak? Ada yang. Ada setengah jadi Abdul Manan. Ada setengah kita raja temu Abdul Manas. Dia beri nama dia. Salah pun nama tu. Sebab tu bukan nama Tuhan. Nampak tak? Itu bukan nama Allah. Al-Manas nama patung berhala yang dipuja di zaman jahiliah dulu. Memang dia tok Nabi lah, tok nenek Nabi betul. Tapi tak betul lah nama tu. Abdul Manas ni salah. Tak? Abdul ni kita boleh nisbah kepada salah satu daripada nama-nama Allah sahaja. Tak? Yang warid, yang sahih. Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Hadi, tak? Al-Hafiz. Tu nama-nama Allah. 99 nama Allah tu kita boleh letak belakang nama anak kita dengan dinisbah Abdul depan. Tapi selain pada tu tak boleh. Ada orang beri nama anak Abdul Mursyid. Abdul Mursyid. Mursyid bukan nama Allah. Bukan nama Allah. Walaupun sifat tu ada, tapi dia bukan nama. Tak? Sebab nama Allah ni nama yang khusus. Kita tak boleh nak pandai-pandai sebut Allah dengan nama ni, dengan nama ni. Tak? Contoh Asy-Syari'. Asy-Syari' betul yang meletak syariat. Siapa yang meletakkan syariat? Allah, betul. Tapi adakah nama Allah? Tak, bukan nama Allah. Faham? Bukan nama Allah. Jadi kalau nak nisbah kepada nama Allah. Dan itu nama yang terbaik. Dalam hadis Nabi kata nama yang paling Allah cintai. Kalau kita nak beri nama anak, nama paling Allah suka sekali Abdullah, Abdul Rahman. Ini nama yang paling Allah suka dalam hadis sebut. Tak? Cuma kita tak berakhir beri nama kita tak glamour kan. Dia nak nama Aish. Benda lah macam-macam nama learning kan. Tak? Nama Abdullah ni tak glamour. Segi tempat kita bila beri nama Abdullah tak jadi Abdullah panggil. Jadi Doloh. Sudah tahan. Jadi Doloh. Ini bab nama-nama. Tak? Ada orang dahsyat lagi. Kalau belah-belah Iran ni belah Syiah tahu dia beri nama dia. Abdul Hussein dia beri. Parah ni. Ni salah kali. Karuk nama lagu ni. Syirik kecil. Beri nama lagu ni jadi syirik kecil. Abdul Hussein dia beri. Ada setengah beri Abdul Ali. Hamba kepada Sayyidina Ali. Dia nak pujanya kepada Sayyidina Ali. Kalau di Mesir ada orang beri nama Abdul Nabi. Itu pun salah. Itu pun salah nama tu. Abdul Nabi. Tak boleh. Tak. Hamba kepada Nabi mana boleh. Tak. Abdul Muttalib. Boleh tak beri nama tu? Abdul Muttalib nama siapa? Nama tok Nabi. Tak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Boleh tak beri nama Abdul Muttalib? Boleh. Apa pula boleh? Sebab Abdul Muttalib tu bukan nisbah kepada benda. Tak. Itu gelaran kepada tok Nabi. Nama dia benda lain. Nama dia benda lain. Tu gelaran dia. Sebab Abdul Muttalib ni dia ni biasa kalau dia pergi ke dia balik ke Mekah, dia nega hamba. Faham? Dia nega hamba. Lalu satu hari dia wali Abdullah. Dari Madinah ni dia wali Abdullah. Lalu orang ingatkan hamba dia. Faham? Lalu lekatlah dia Abdul Muttalib. Gelarang dia tu Abdul Muttalib. Jadi nama tu tak ada masalah. Hamba kepada Abdul Muttalib. Bukan hamba mana hamba ibadah dah. Hamba sahaya itu maksud dia. Itu tak ada masalah. Tapi Abdul Manas tak boleh. Abdul Uzza lagi jahat. Tak. Abdul Lat tak boleh kita letak. Tak. Hanya dinisbah kepada nama Allah. Ini bab tauhid kita kata. Tak. Bab tauhid. Jadi ini kita kata penafian. La ilaha illallah. Maknanya kita menafikan segala benda-benda yang tak layak bagi Allah, yang tak boleh dinisbah kepada Allah, dan kita mengisbatkan benda yang layak, benda yang sepatutnya bagi Allah. Sama juga dalam bab perbuatan. Kita menafikan segala makhluk tentang perbuatan-perbuatan Allah ni, dan kita hanya nisbah perbuatan ni hanya milik Allah. Ini dipanggil nafi dan isbat. Menafikan sesuatu yang tidak sepatutnya dan mengisbatkan sesuatu yang sepatutnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah tauhid. Ini kaedah tauhid. Dan
Dan tiada ada yang menurunkan hujan melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang memeliharakan sekalian makhluk melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada ada yang memberi mudarat melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada ada yang memberi manfaat melainkan Allah Ta'ala belaka. Tak? Dan tiada ada yang mengampuni segala dosa melainkan Allah Ta'ala. Bak mengampuni dosa. Boleh tak ni kita nak minta dengan Nabi SAW untuk mengampuni dosa? Tak boleh. Tak? Kita doa, ya Rasulullah, ampunilah dosa-dosa hamba ini. Tak? Ampunilah dosa aku. Boleh ke? Tak boleh. Jadi syirik kita kalau kita minta lagu tu. Tak? Sebab yang boleh mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Besar mana dosa kita, kecil mana dosa kita, banyak mana dosa kita sekalipun, tetap hanya Allah sahaja yang boleh mengampuninya. Tak? Hanya Allah yang boleh mengampuni dosa-dosa kita ni. Saya sebut dah awal-awal dulu, kalau ada persoalan, ada benda yang muskil, boleh kita bincang lalu. Itu lebih baik daripada kita tunggu di akhir episod takut dah ingat. Tak ada hal. Kita lebih suka lagu tu. Setengah ustaz mungkin dia tak minat, potong tengah dia cakap takut hilang poin. Tak apa hilang poin, kita tuju poin yang ditanya tu, tak ada hal tak. Sebab itu lebih baik. Dan itu lebih menghilangkan ngatuk mata. Bila kita ada soal jawab ni, dia tumpuan dia lain sikit. Main kita syarah dari awal sejam syarah ni, dia anyuk juga. Tak, orang ni dia boleh ngaji, dia boleh tumpu 30 minit je, habis lama. Lepas 30 minit tu dia anyuk slow dia anyuk tak. Kalau ada soalan sila, tak ada hal. Akak tangan ataupun tanya direct, tak ada hal. Kita lebih suka gitu, insya-Allah. Dan tiada ada yang memberi manfaat melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada ada yang mengampuni segala dosa melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada ada yang memberi bekas melainkan Allah Ta'ala. Dan kias olehmu barang yang lain daripada segala yang tersebut. Kiaslah. Tak? Perbuatan-perbuatan Allah yang lain. Tak? Samalah i'tikad kita, akidah kita. Kita mentauhidkan Allah dalam semua perbuatan dia. Tak? Kita hanya mengesakan Allah sahajalah yang melakukan segala perbuatan tadi, maka makhluk-makhluk tak boleh buat. Tak, makhluk-makhluk tak mampu buat sebagaimana yang Allah, perbuatan Allah tadi. Tak. Dia jelaskan lagi, tuan pengarang kita jelas lagi, maka tiada memberi bekas api pada menghanguskan. Kalau kita percaya lagu tu bahawa Allah sahaja yang memberi mudarat, maka bukan api yang membekas. Tak. Dan tiada memberi bekas makanan pada mengenyangkan. Tak. Apa api tak memberi bekas? Apa dalil, apa hujah tuan pengarang kita? Dia kata tu Nabi Ibrahim. Tak. Pah dalam api, dilepor dalam api, apa dak anguh. Dak hitam legang. Keluar molek-molek ada sejuk pula. Tak. Kuni tak. Ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Allah kata tak, apabila kaum Babylon mencampakkan Nabi Ibrahim dalam api, tak tahulah besar mana, tapi mengikut riwayat besar api ni. Tak. Lalu dilepor Nabi Ibrahim. Tak boleh nak lepor dengan orang. Pakai manjanik dia panggil. Kita tengok tak, manjanik ni, benda nak terjemah kat Melayu tau. Lastik besar. Kalau perang zaman dulu dia ada lastik besar tu. Hak dia lepor batu. Itu dalam bahasa Arab dia panggil manjanik. Bahasa Melayu lastik besar. Ya kedah. Dia lepor. Tak boleh nak lepor dengan orang, nak ayat besar api ni. Lalu dia guna manjanik lepor Nabi Ibrahim. Pah dalam api. Kalaulah memang sifat api dia memberi bekas, tak, dia membakar, maka sudah pasti Nabi Ibrahim terbakar. Cuma hukum adat kita kata api ni membakar. Tapi hakikat yang membakar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah kita. Sebab kita mentauhidkan Allah dalam bab ni. Tak? Jadi dia kata tak memberi bekas. Begitu juga makanan tidak memberi bekas pada mengenyangkan. Tak, pada mengenyangkan. Sebab Nabi kita SAW, salah satu benda yang Nabi buat dan kita tak boleh buat, wisal dia panggil. Ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk wisal. Wisal ni kita sambung direct puasa. 2 hari tanpa buka, tanpa sahur. Boleh buat agak-agak. Nabi SAW pernah wisal. Dan Nabi larang umat dia buat. Hal ni kita tak boleh tiru.
Tak, mu hebat sangat lagu mana pun, mu tak boleh buat ni. Mu boleh puasa, puasa selang sehari, tak. Puasa direct tiap-tiap hari pun Nabi larang kita buat. Faham? Puasa direct tiap-tiap hari pun termasuk dalam larangan Nabi SAW. Lalu yang diizinkan kepada kita, kalau orang tu minat sangat nak puasa, nak memperbanyakkan amal puasa dia, tak, maka Nabi syorkan kepada kita buat puasa seperti puasa Nabi Daud AS, iaitu puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Mana selang sehari. Tak. Ada pun puasa direct lagu tu? Tak ada. Tak ada ajaran melainkan puasa Ramadan, melainkan puasa Ayyamul Baid. Melainkan puasa 9 dan 10 Muharram. Hak ni je, hak yang boleh puasa direct harian. Puasa Ramadan kita tahulah. Tak. Begitu juga puasa 6 Syawal. Kita boleh nak puasa direct ataupun puasa selang sehari. Yang penting dalam bulan Syawal. Tak? Yang penting dalam bulan Syawal. Selain pada tu tak ada arahan, malah termasuk dalam larangan kita puasa straight tiap-tiap hari. Termasuk dalam larangan yang Nabi sebut. Dan juga hak larangan yang paling tegas lagi, wisal. Kita sambung tu, tak buka, tak sahur. Straight kita nak puasa, tak boleh. Tapi Nabi pernah buat. Sebab apa? Nabi kata, Allah yang memberi makan kepada aku dan Allah yang memberi minum kepada aku. Allah yang memberi makan dan Allah yang memberi minum kepada aku. Dan tiada memberi bekas hantu dan pelesik dan tok keramat. Hak ni kenalah kita dah ni. Dia sebut benda ni. Nyakit alam Melayu. Sebab tuan pengarang kita ni orang Melayu. Orang alik kita ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni orang Indonesia. Tak? Orang Indonesia. Jadi dia sebut, dia kata salah satu benda akidah yang perlu buang dalam hati perut kita ni, dan tiada memberi bekas hantu dan pelesik dan tuk keramat dan tuk nenek pada mendatangkan penyakit dan lainnya. Ada belaka tu alam Melayu kita, hantu. Tak? Agak tak ada dah reti hantu ni. Tapi Melayu kita celak mata dah. Pandai cakap orang ajar hantu lalu. Begitu juga benda pelesik. Pelesik ni orang takut sangat lah. Begitu juga tok keramat. Siapa di Malaysia kita ni ada kampung nama Datuk Keramat. Mana keramatnya benda tu. Faham? Dan juga tok nenek. Ni hak biasa-biasa masuk hutang. Tok nenek tak, cucu tupang lalu dan macam-macam lah. Apa ni? Dia bukan cakap saja benda tu. Dia bukan hanya lawak. Kita mungkin hari ni kita dengar benda tu lawak. Dalam lawak senario ke apa ke dia buat. Tapi benda tu bukan lawak. Benda tu akidah kita dulu. Akidah orang Melayu. Masuk hutang kena minta izin dulu sebab ada penjaga hutang. Siapa royak benda ni? Penjaga hutang. Dia kata. Dah. Ini tak ada benda-benda. Tak ada kaitan langsung. Buang akidah benda ni. Tak. Buang akidah-akidah yang merosakkan kepercayaan kita hanya kepada Allah ni. Dalam mendatangkan penyakit. Kan ada orang-orang dia kata Allah bekok man. Jadi kata habis kih benda. Tak ada kecing atas busung. Benda kaitan kecing atas busung jadi bekok habis jadi gatal habis ni. Tapi penyakit. Kita di Kemamang ni suhu dulu antara tempat yang kita puja benda tu. Kija. Orang sini tahu tak benda kija, asal kija. Dia ada pokok besar dulu di Kija ni. Pokok besar. Ni pokok tempat orang bayoniak lah, macam-macam lah. Tak? Tapi tak ada dah pokok tu rasanya. Itu antara tempat dia. Tak? Di alam Melayu kita juga ada benda buang acok dia panggil. Tak? Ni kita hanya dengar cerita, kita tak je tengok. Generasi kita ni umur 40 lebih, 43 tahun ni, 44 tahun ni. Tak? Tak je tengok ni, cuma hanya dengar. Tak? Main teri pula kita tak ada main teri kan di Kelantan. Main teri kita pernah tengok sekali. Kita pernah pergi rumah saing, rumah keluarga akak kita. Belah mana dia ingat, belah Berih ke mana. Pergi betulang ada waris dia sakit. Lalu panggil tok bomonya mai teri saya. Kita tengok depan mata tu. Dia berobat orang ni, orang sakit ni siapa bang joget.
Oh, bisa. Pelik kita tengok situ. Baru joget dalam keadaan sakit telata tak boleh. No, sakit telatanya, japi dia seru, apa dia seru tahu. Dia bangun joget. Molek-molek ada joget. Dia panggil maitri. Mendening start almarhum Tok Guni Aziz kita naik, dia mampu terus mendening. Tapi dia buat juga senyap-senyap. Bawa dia tahu. Dia buat juga senyap-senyap. Ini semua nyakit alam Melayu dan ni bukan nyakit biasa. Bukan nyakit hanya boleh batas semayang. Bukan nyakit hanya boleh batas semayang kita, tapi nyakit-nyakit ni boleh batal akidah kita. Tak, boleh menyebabkan kita kekal dalam neraka. Wallahualam. Boleh. Katim molek. Sila. Kita dah tengok lagi lagu mana. Tengok dah orang atas video tu tak download. Sayang ke kota. Dah, wallahualam guna. Tapi benda-benda gitu tu kita kata apa, dia banyak ke arah khurafat lah kita kata benda-benda gitu. Tak, Nabi ajar kita cara untuk elok banjir ni dengan doa. Sebab apa kita cari benda lain ke? Doa. Nabi ajar doa. Turun sahaja hujan, doa. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah je, simple je. Kalau lebat dah lalu Nabi ajar Allahumma hawalaina wala alaina. Hari tu tahun lepas tak silap, kerajaan kita ni, kerajaan negeri kita ni, dia tepek ada signboard mana kita tengok, ada 2-3 signboard tepek doa yang Nabi ajar ketika hujan. Pakai doa tu. Tak perlu panggil Tok Bomo. Tak perlu panggil Tok Bomo bab ni. Dan dia nak banjir, kita tak boleh nak kata apa. Faham? Tak? Cuma tanggungjawab kita sebab bab menurunkan hujan bukan kerjaan kita. Bukan kerjaan kita. Kita rasa kena berhenti sini sebab kita betul ada mesyuarat agung sikit. Betul bang. Jadi rasa situ lah. Bab sani kita kata bab bomo-bomo ni sebolehnya kita kata elok lah daripada terlibat dalam bab pembomohan. Tak? Sebab kebanyakan di alam Melayu kita ni dia bercampur gaul. Walaupun kita tengoknya baca ayat tapi dia ada benda lain lagi. Jadi sebolehnya elok. Kecuali kita tahu memang dia ni clear sungguh. Setakat wallahualam kita ni bukan mahir dalam bab pembomohan, tapi kita ngaji sikit. Sebelum kita balik Yaman itu dan ngaji dan nadah juga dalam bab ruqyah, kita panggil ruqyah syar'iyah ni. Maka disiplin dia, kita dan ngaji disiplin. Kalau kita perhati kita di Malaysia ni payah sikit nak temu hak betul-betul ikut disiplin syar'i sungguh. Nama perubatan Islam. Segi nyakit kita ni orang mari bomoh ni semua orang panggil ustaz belaka, betul? Tak kira lah guana pun dia, asalkan dia boleh bomoh kita panggil ustaz lah. Tak ada kaitan ustaz dengan tok bomoh sebenarnya. Bapa yang pilih bomoh jadi ustaz lah. Kita kakak dia pakak-pakak tu doa lah, dia ni masih sakit lagi. 7 bulan dah sakit. Tak baik-baik. Pergi hospital, pergi situ tak baik juga. Tapi dia ni bahaya sangat. Bab bomoh ni. Kita tak cakap nasihat, tak cakap benda. Pernah sekali dia maklum ke arwah ayah tu. Ada di Kelantan tu. Bomoh jadi dia kata. Ustaz. Kita ni pun tebing lah, bawa lah ayah ni pergi. Gigi buka pintu pakai luar pendek. Allah ustaz. Tapi sebeh ada tangan kan. Tak tinggal sebeh. Kita kata sebab tu kita kata tak payahlah. Tak. Berubat ruqyah japi ni dia tak perlu tak bomoh sebenarnya. Masing-masing boleh buat. Sebab ayat Quran dia ayat basic je, dia baca. Kaedah bomoh Islam ni hak Nabi ajar baca. Syarat pesakit kena dengar bacaan. Tak. Simple saja. Tolong doalah biar kita sebab sesat terjemahkan satu kitab yang bagus. Kitab dia panggil Arqi Nafsak. Tak, jampilah dirimu sendiri. Comel kitab dia susun mana-mana ayat yang patut kita baca untuk jampi. Tak, orang nyakit ni orang kena ain ni tak tahu kita nak terjemah benda bahasa Melayu. Tak, orang kena gangguan jin, orang kena sihir, ada bacaan-bacaan yang Nabi ajar. Ayat-ayat Quran yang patut kita baca, ada zikir-zikir yang Nabi ajar. InsyaAllah tolong doa kita biar ada kuat semangat sikit. Buang malah-malah tu, buang ngatuk-ngatuk mata tu, kita boleh berhabis. Tak, kitab ni kita tulis
Tak, kita terjemah, bukan kita tulis, kita tolong terjemah Tok Syekh. Tak, seorang Tok Syekh di mana ni, di Mesir ataupun di mana. Tok Syekh ni dia tulis comel. Dia buat 3 bahagian. Bentuk ruqyah ni bentuk jampi. Ada jampi hak pendek, hak rekah, ada jampi hak pertengahan panjang dia, ada jampi panjang sekali. Mana-mana orang hak minat jadi tok bomo, perlu belajar hak panjang sekali ni tak. Hak kita hak awam hak biasa ni kita baca hak pendek ni. Tak. Insya-Allah dengan cara ni kita boleh ruqyah. Deh. Ni pandangan kita lah dalam bab bomo ni. Sebab kita tak tahu mana disiplin orang bomo ni. Kadang hak masalah aurat, masalah jantina tu semua bermasalah belaka. Tak. Nyebomo lalah jadi bini dia. Hak tu jeng kok. biasa berlaku. Tak. Jadi benda-benda gini kita beringatlah. Tak. Jangan siapa kita nak baik daripada penyakit, siapa kita ganggu akidah kita, tak kita mencacatkan agama kita, walayadzubillah. Sekadar tu sahaja yang boleh kita bincang pada malam ni. InsyaAllah kita sambung balik dalam bab tauhid rububiyah ni disyarah oleh Tuan Syekh kita ni. Tak. Moga-moga dapat memberi kefahaman kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang akidah yang sebenar insya-Allah. Sekadar tu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.